Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan nota tepi dan catatan bacaan yang kami peroleh. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu Muhammad Haikal bin Hassan, yang kedua Muhammad Khalid bin Zulkifli, iaitu saya sendiri, yang ketiga Muhammad Syarul Nizam bin Saharudin, dan yang terakhir Ahmad Syarim bin Ahmad Izani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal bin Hassan dan saya akan menceritakan tentang nota tepi yang saya dapat daripada novel Hari yang Dijanjikan yang mana dikarang oleh Najib Khairani. Baik, contoh yang pertama yang saya dapat adalah anafora, iaitu kalau kita lihat di slide, di paparan slide yang berwarna merah, kalau kita lihat pengulangan perkataan bagaimana bagi menggambarkan kepentingan sesuatu perkara. Pada ketika ini, watak pada ketika ini menggambar persoalan. Satu persoalan yang bermain di fikirannya. Bagaimana kalau sekian. Bagaimana kalau sekian. So, itu bentuk persoalan yang bermain di fikirannya pada ketika itu. Dan penulis mengulangnya sebanyak 3 kali. Bagaimana sebuah bangsa, bagaimana Adnan akan bahagia, bagaimana Zumrudah akan selamat. Okey. Yang kedua adalah yang berwarna hijau. Berwarna hijau ini ialah metafora yang mana ia merupakan gabungan konkret dengan abstrak. Yang ini penulis ingin menggambarkan keadaan watak yang pada ketika itu dia tersedar daripada lamunan dengan mendengar suara ibunya. Dan kalau kita boleh lihat contoh, fikirannya terputus oleh suara ibunya. Pada ketika itu, watak tengah berfikir sesuatu, tiba-tiba ibunya memanggil namanya dan pada ketika itu beliau tersedar daripada lamunan tersebut. Yang ketiga adalah inversi yang berwarna kuning, iaitu pembalikan susunan perkataan. Yang ini susunan itu disusun secara terbalik. Okey, contohnya adalah dengan suara halus Adnan berkata. Sepatutnya kita boleh cakap Adnan berkata dengan suara yang halus. So itu adalah bentuk inversi. Sekiranya kita tukar kedudukan ataupun posisi ayat tersebut, tetap memberikan makna yang sama. Dan yang terakhir adalah hyperbola, iaitu kita menyatakan sesuatu secara berlebihan. Dan kalau kita lihat di dalam contoh, aku akan pergi ke medan perang, aku akan mencuba mati-matian. Yang ini penulis menggambarkan watak pada ketika itu ingin berperang dengan bersungguh-sungguh. Yang ini kalimah bermati-matian itu menunjukkan watak ingin berperang sehingga titisan darah yang terakhir. So itu saja itu saja nota tepi yang saya dapat daripada karya Najib Khairani, Hari yang Dijanjikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan nota tepi saya yang mengambil karya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk sebagai sumber petikan. Seperti yang kita dapat lihat di slide ini merupakan petikan yang saya ambil daripada karya tersebut. Dan saya telah bahagikan beberapa unsur dan aspek yang saya dapat daripada petikan tersebut kepada beberapa klasifikasi. Antaranya, warna kuning merujuk kepada diksi. Diksi ini merupakan penggunaan kata yang mengikut jenis-jenis tertentu. Contohnya yang saya dapat daripada petikan itu adalah duduk-duduk, muda-muda, lama-lama, sedekat-dekatnya, kaya raya, alim ulama. Dan seterusnya, warna hijau, gaya bahasa yang saya dapat daripada petikan itu adalah hybrid. Hybrid ini merupakan penggabungan kata daripada dua perkataan menjadi satu perkataan. Okay, antaranya bila mana, walaupun, meskipun. Dan yang kedua pula adalah inversi. Inversi ini ialah pembalikan susunan perkataan dalam ayat. Yang mana dalam petikan ini ia menggunakan perkataan bersenda gurau. Dan kelas yang seterusnya adalah warna biru. Yang saya dapat adalah sinkop. Sinkop ni adalah singkatan perkataan. Dan singkatan yang saya dapat daripada petikan itu adalah tak. Seterusnya adalah warna merah. Unsur yang dikaitkan dalam warna ini adalah yang pertama, paradoks. Paradoks merupakan bahasa yang menunjukkan unsur yang bertentangan dalam sebaris ayat. Contohnya, orang bawa pula dia bergurau, tetapi pandangan orang padanya bukan pandangan sama rata. Seterusnya,
saya boleh kaitkan beberapa peribahasa daripada petikan karya ini, iaitu yang pertama, bagai antah berkumpul bersama entah, beras bersama beras, dan seterusnya, seperti limau masak sebelah, perahu karam sekerat. Dan yang seterusnya adalah, unsur itu adalah persamaan. Persamaan yang ada dalam petikan ini adalah, dalam negeri ibunya, dia dipandang orang asing, dan dalam negeri ayahnya, dia dipandang orang asing pula. Seterusnya, catatan bacaan yang kami pilih adalah catatan kalaulah. Petikan ini diambil daripada karya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti yang bertajuk Rintihan Jiwa, dan ini merupakan petikan daripada cerpen yang bertajuk Asmara Lara, muka surat 58. Yang pertama adalah, kalaulah aku tidak bersetuju untuk meninggalkan rumah tersebut, nescaya aku tidak akan berasa sedih untuk berpisah dengan gadis yang dia cintai. Seterusnya yang kedua, kalaulah aku sempat mengucapkan selamat tinggal kepada anak perempuan pakciknya, mungkin itu bukan kali terakhir dia melihatnya kerana watak perempuan itu akan jatuh sakit disebabkan kesedihan yang melampau disebabkan pemergian aku. Seterusnya, kita akan meneruskan dengan catatan bacaan, iaitu catatan perbualan daripada novel Ranjau Sepanjang Jalan. Yang mana novel ini pada bab yang ketiga menjelaskan tentang kegigihan sesebuah keluarga yang berada di dalam kemiskinan untuk menyara kehidupan mereka di kampung. Kemiskinan yang dihadapi oleh mereka membuatkan mereka gigih di dalam mencari sumber rezeki bagi menyara kehidupan mereka. Dan seterusnya, catatan perbualan yang terdapat di dalam teks yang tajuk yang ketiga ini, iaitu perbualan di antara Lahuma dan isterinya, Jeha, yang menunjukkan pribadi Jeha ini ialah seorang yang sangat murni semasa beliau merelakan diri sendiri untuk ikut keluar bersama Lahuma ke hutan untuk mengutip kayu api dan ulam-ulaman. Di samping itu juga, berdasarkan perbualan Jeha, kita dapati Jeha mempunyai pemikiran yang matang kerana beliau cuba untuk membantu Lahuma mencari rezeki di hutan, kerana bagi Jeha tugas mencari rezeki untuk menyara keluarga bukan terletak di bahu suaminya Lahuma sahaja. Dan terakhir sekali adalah monolog di dalam diri Lahuma yang menyatakan bahawa kesusahan yang beliau tanggung seorang diri ini memerlukan bantuan tenaga dari isterinya sendiri, iaitu Jeha.